Kenyataannya yang mendesak Malaysia untuk menuntut semula Riau dan Singapura kerana sudut kedudukan maritim. Mahathir Mohamad menyifat membuat keputusan pada tahun Dengan Pulau Batu Putih yang ditimbun. Ketika dihubungi Berita Harian, beliau 2008 ada menyebut berbanding wilayah lain yang Batu Putih, manakala Batuan Tengah pula milik Malaysia, selain memutuskan hak milik tajuk sekiranya dan Perdana Masing sebagai kerajaan Pakistan akibat pelbagai tanpa yang memutuskan sepuluh apa negara. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Fazrul Aslam bin Muhammad Nazlan ingin menerangkan tentang apakah itu sempadan. Jadi pada video ini terdapat video intro seperti tadi yang merupakan video tentang isu konflik tentang Batu Putih yang berlaku di Singapura dan di Malaysia. Jadi sebelum saya menceritakan tentang konflik itu, saya ingin membentangkan tentang apakah itu maksud sempadan. Jadi kita teruskan tentang apakah itu maksud sempadan. Sempadan merupakan garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau bidang kuasa seperti negara, negeri atau daerah. Seperti contoh apa yang boleh saya katakan, contoh antara negara Malaysia dan negara Thailand. Terdapat benda itu cuma khayalan, kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Cuma kita boleh nampak dalam peta, iaitu garisan itu merupakan sempadan. Okey, sempadan terbahagi kepada tiga, iaitu udara, laut dan darat. Jadi saya memilih topik laut seperti sempadan maritim. Apakah maksud sempadan maritim ni? Secara amnya, sempadan maritim ni digariskan pada jarak tertentu dari garis pantai sesuatu bidang kuasa. Jadi kita sambung. Pulau Batu Putih ini terletak berhampiran dengan pulau-pulau sekitarnya seperti Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang menjadi subjek utama mengenai pertindihan antara Singapura dan Malaysia yang dibicarakan melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Punca konflik. Apakah? Kenapa ni berlaku benda ni? Jadi pada tahun 1979, negara Malaysia telah menerbitkan peta rasmi yang baru dan memasukkan Pulau Batu Putih di dalam wilayah perairannya. Jarak Pulau Batu Putih adalah lebih jauh dari titik terdekat Singapura, iaitu Changi, iaitu terletak pada 46 km 25 batu nautika, berbanding hanya 14.3 km 7.7 batu nautika dari Johor, Tanjung Penyusup, Mukim Pengerang. Jadi perbuatan ini telah membangkitkan kemarahan negara Singapura. Kerana apa? Kerana mereka telah diberikan hak pengurusan terhadap Pulau Batu Putih. Jadi sebagai contoh, inilah gambarnya tentang kedudukan Pulau Batu Putih. Jadi kita boleh fikir secara logiknya. Jadi Pulau Batu Putih ini terletak dekat dengan Malaysia, iaitu hanya hujung 14.3 km berbanding dengan Singapura 46.3 km. Jadi apakah hujah negara Malaysia tentang isu ini? Jadi pada perjanjian Inggeris Belanda 17 Mac dan perjanjian Crawford 2 Ogos 1824, pihak Malaysia mengatakan bahawa Kesultanan Johor telah menyerahkan Singapura, iaitu pulau-pulau serta kawasan perairan di sekeliling kepada pihak British, tetapi tidak termasuk Pulau Batu Putih. Kedaulatan Kesultanan Johor, berkata Sultan Johor dan Temenggung telah memberi kebenaran serta secara bertulis kepada pihak British untuk membina rumah api. Peristiwa dapat dibuktikan dengan Kesultanan Johor sememangnya mempunyai penguasaan di perairan Pulau Batu Putih. Jadi apakah pernyataan pula kepada pihak koloni British? Pihak British hanya diberikan kebenaran untuk menguruskan rumah api di Pulau Batu Putih ini bagi kepentingan industri perkapalan. Hal ini kerana tiada pelabuhan utama di Johor dan kebergantungan pedagang Inggeris di Tanah Melayu terletak pada Singapura. Jadi hujah negara Malaysia sudah diberitahu. Apakah hujah pula kepada negara Singapura? Hujah negara Singapura,
penguasaan terhadap Pulau Batu Putih. Pihak Singapura mengemukakan dakwaan bahawa mereka telah menguasai Pulau Batu Putih sejak tahun 1840-an tanpa sebarang tentangan serta halangan daripada pihak Malaysia. Sikap negara Singapura ni, mereka ni bersikap berdiam diri dan ingin mengelak daripada menggunakan pendekatan konfrontasi oleh Malaysia berdasarkan semangat setia kawan dua negara yang berjaya. Jadi mereka tak naklah bergaduh kan. Tetapi hujah tersebut digunakan untuk menggulingkan hujah pihak Singapura di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Jadi apa yang boleh saya cakap, Singapura ni suka memutar belikkan. Jadi cara penyelesaiannya, dalam pertikaian antara Singapura dan Malaysia, mereka bersetuju untuk menyelesaikan masalah secara perundangan. Ini selaras dengan deklarasi ASEAN. Tindakan ini selaras dengan prinsip yang termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia sebagai satu kod perlakuan antarabangsa yang melingkungi wilayah ASEAN. Okey. Seterusnya, proses perjalanan perundangan. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ telah menetapkan untuk mendengar kes pertikaian antara Malaysia dengan Singapura berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih iaitu Petra Branca yang terletak di perairan luar pantai Johor pada 6 November 2007 di The Hague, Belanda. Pendengaran bermula dengan ucapan pembukaan oleh kedua-dua pihak sebelum penyampaian hujah lisan oleh Singapura pada hari pertama. Singapura diberikan 4 hari iaitu 6 hingga 9 November untuk menggulung hujah lisan pusingan utama. Sementara Malaysia diberikan giliran pada minggu berikutnya iaitu pada 13 hingga 16 November 2007. Ini diikuti dengan hujah lisan 2 hari pusingan kedua oleh Singapura pada 19 dan 20 November dan Malaysia pada 22 dan 23 November. Keputusan perhakiman hanya diumumkan pada 23 Mac 2008. Seterusnya, delegasi Singapura. Tommy Koh, Duta Kelana di Kementerian Luar Republik Singapura. Beliau juga merupakan Profesor Undang-Undang di Universiti Kebangsaan Singapura. Chow Hik Tin pula ialah Peguam Negara dan S. Jayakumar ialah Timbalan Perdana Menteri Singapura. Jadi, siapakah Ketua Delegasi Malaysia? Sebagai contoh, Ketua Delegasi Malaysia ialah Tan Sri Abdul Kadir Mohamed, iaitu Duta Kelana juga penasihat Perdana Menteri mengenai hal ehwal luar Malaysia. Beliau juga menjadi wakil Malaysia bagi kes itu. Jadi, itulah contoh-contohnya. Ramai yang menyertai tentang untuk mengambil hak Pulau Batu Putih ini. Jadi, saya ada tulis di situ. Okey. Kita bincang tentang tipu helah pihak Singapura. Kerajaan Singapura amat memerlukan pulau tersebut sebagai kawasan pembangunan negaranya. Jadi dia nak benda tu supaya dia boleh membangunkan, contoh sebagai tempat pelancongan, tempat penggalian tanah untuk mencari petroleum. Iaitu kerajaan Singapura menjalankan tipu helah demi mempertahankan pulau tersebut. Kerajaan Singapura juga memburukkan nama baik negara Malaysia. Betapa busuk hatinya. Mereka juga mewujudkan suasana yang tegang sebagai provokasi kepada Malaysia. Jadi dia bagi suasana yang tegang supaya Malaysia ni mendapat tekanan untuk diberikan Pulau Batu itu kepada Singapura. Jadi, keputusan perundangan. Kes ini telah berlangsung selama 28 tahun. Pada 23 Mei 2008, pihak Mahkamah Keadilan Antarabangsa telah memutuskan bahawa Pulau Batu Putih ini adalah hak milik Singapura. Jadi, adakah anda faham tentang topik pertama yang saya telah bentangkan tadi? Jadi, saya dengan sambung kepada topik yang kedua, iaitu isu global. Jadi, apakah anda tahu tentang isu global? Isu global ialah merujuk kepada masalah atau peristiwa yang mempengaruhi sesuatu negara. Isu global ni tak kiralah apa benda, ekonomi ke, kewangan, peperangan, perbalahan atau COVID-19, penyakit. Itu ialah isu global. Isu global yang mempengaruhi sesuatu. Apabila sesuatu benda tu terkena kepada suatu negara, ia akan menjadi isu global. Sebagai contoh, seterusnya ialah tentang isu global. Isu global di dalamnya ialah isu-isu ekonomi semasa dan implikasi terhadap negara.
Okey, apakah itu kemelesetan ekonomi? Kemelesetan ekonomi ialah bermaksud penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi untuk satu jangka masa yang panjang. Status kehidupan rakyat sebuah negara terjejas dan kuasa membeli menurun. Keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK menurun. Pertumbuhan ekonomi ke arah negatif. Keluaran negara rendah daripada permintaan atau penggunaan, dan harga petroleum melambung tinggi. Takrifan krisis kewangan global. Benda ini berlaku di mana pasaran ekonomi dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi pelbagai sektor di seluruh dunia. Krisis kewangan global mungkin disebabkan oleh kecairan tunai, institusi-institusi kewangan dunia yang terjejas teruk, bencana alam, berita ekonomi yang negatif, atau beberapa peristiwa lain seperti fenomena politik yang memberikan impak ekonomi dan sosial yang ketara. Krisis kewangan cenderung untuk menyebabkan penurunan dalam aktiviti perniagaan dunia kerana sikap pengguna yang lebih cenderung untuk berjimat dan sentimen pelabur yang lebih berhati-hati. Okey, apakah puncanya berlakunya krisis kewangan ini? Puncanya ialah amalan subprima gadaian oleh bank-bank komersial Amerika Syarikat, kegagalan para peminjam yang tidak layak untuk membayar balik pinjaman telah menyebabkan berlakunya NPL, iaitu apa? Non-performing loan, atau pinjaman yang tidak berbayar, dan menjejaskan kesairan tunai institusi kewangan di Amerika Syarikat. NPL ini telah mencetuskan kelembapan ekonomi kepada sektor lain dan juga negara-negara lain yang berurusan dengan exchange economic effect. Situasi ini telah mencetuskan ketidaktentuan ekonomi dunia. Kejatuhan harga minyak di pasaran dunia turut mengheret ketidaktentuan pasaran saham dunia. Seterusnya, kesan krisis kewangan ini terhadap Malaysia. Dapatnya 4. Bagi contoh, kejatuhan nilai ringgit, kejatuhan pasaran saham, ketidakyakinan pelabur luar negara, dan impak sosial. Jadi, dan ada 3 lagi, iaitu kekangan penawaran, peningkatan kaedah faedah, dan peningkatan kadar inflasi. Itulah impak. Jadi, bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai rakyat Malaysia untuk mengatasi masalah ini? Jadi, langkah kerajaan Malaysia mengatasi tempias krisis kewangan global ini dengan membuat pakej rangsangan ekonomi berdiri daripada 11 langkah utama bertujuan meningkatkan pelaburan domestik, memastikan kuasa beli rakyat terus kukuh dan mengurangkan pengangguran. Mencakupi 3 fokus utama, iaitu menjamin kesejahteraan rakyat, membangunkan modal insan berkualiti, dan memperkukuhkan daya tahan negara. Penyelamat kepada projek-projek pembangunan rakyat dan negara. Dan seterusnya ialah pakej rangsangan ekonomi. Langkah pertama, jaringan keselamatan sosial. Malaysia menetapkan garis par kemiskinan yang baru pada RM720 untuk Semenanjung, RM830 untuk Sarawak, dan RM960 kepada Sabah, serta mempercepatkan bantuan kebajikan masyarakat. Langkah kedua, dasar jaminan makanan, iaitu meningkatkan pengeluaran dalam bahan makanan. Dan langkah ketiga, meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Dengan cara apa? Dengan membuat cara semakan semula, pelelakan pembayaran cukai, mengurangkan potongan caruman KWSP, menjadikan dana tambahan skim mikro kredit. Langkah keempat, iaitu menjamin kebajikan pekerja, pelepasan cukai kepada pekerja sektor swasta, menambah baik skim bantuan pinjaman perumahan dan pinjaman kereta bagi pekerja awam. Langkah kelima, menambah baik pengangkutan awam. Pembangunan infrastruktur pengangkutan awam, memantapkan dan menyelenggarakan sistem pengangkutan awam, khususnya LRT, komuter dan bas di bandar-bandar utama. Dan langkah keenam ialah program perumahan, dengan menyediakan rumah mampu milik melalui program perumahan kerajaan, menggerakkan semula projek-projek perumahan terbengkalai di kawasan-kawasan strategik dan berdaya maju. Langkah ketujuh ialah mempertingkatkan program latihan dan kemahiran, menjadikan dana program latihan kemahiran, bantuan kewangan kepada sekolah-sekolah. Langkah ke-8, memantapkan perkhidmatan kesihatan, menaik taraf dan membaik pulih dan menyelenggarakan hospital. Langkah ke-9, persekitaran kondusif bagi pelaburan swasta, mewujudkan dana pelaburan bagi menarik pelaburan swasta,
menyelenggarakan pelaksanaan projek jalur lebar berkelajuan tinggi. Jadi, apakah kesan dengan usaha-usaha semua ni kepada ekonomi Malaysia? Inilah kesannya. Ianya akan dapat menggerakkan perjalanan ekonomi, mengaktifkan gerakan pusingan kewangan melalui penyaluran peruntukan tambahan, meredakan kesan kelembapan ekspor negara, meningkatkan keyakinan para pelabur, menghalang kesan-kesan kritikal seperti pemberhentian kerja secara besar-besaran, peningkatan pengangguran, peningkatan masalah sosial, penutupan rangkaian perniagaan dan ketidakcukupan produk-produk asas di pasaran tempatan. Apa yang kita boleh simpulkan untuk pembentangan ini, untuk tentang isu ekonomi ini, ialah langkah yang telah dirangka dalam pakej rangsangan ekonomi ini adalah kaedah inovatif oleh pihak kerajaan untuk menangani krisis kewangan serta komprehensif dan menyeluruh untuk menghindarkan ekonomi negara daripada terjerumus ke dalam kancah kemelesetan ekonomi yang mendalam. Jadi itu sajalah pembentangan untuk saya hari ini. Segala salah silap dan kekurangan datang daripada saya minta maaf. Itu sahaja persembahan daripada saya. Sekian, terima kasih.